Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam semua saya ucapkan. Assalamualaikum. Jemput ajak lagi ramai kawan-kawan anda untuk datang dan join kita punya session yang sangat-sangat special pada malam ni. Anda semua tak nak lepaskan peluang, jadi kita nak ajak lagi ramai orang untuk terus datang, datang dan juga bersama-sama dengan saya pada hari ini sebab saya tak keseorangan, tapi saya akan bersama dengan seorang pakar. Jadi teruskan ajak lagi ramai rakan-rakan anda untuk sertai program pada kali ini. Jangan lupa tag mereka yang belum join tu. Mungkin ada yang terlepas ataupun mungkin ada yang tak perasan. Boleh tag mereka dekat ruangan komen dan ajak ramai-ramai untuk sertai program pada malam ni. Malam ni sangat-sangat special sebab macam saya cakap tadi, saya tak keseorangan. So teruskan like, teruskan share supaya live ni boleh reach out lagi ramai orang, supaya lagi ramai orang yang boleh tonton live kita. Sebab malam ni kita nak kongsikan dengan anda semua tajuk yang cukup menarik, yang cukup orang kata sangat edukatif sebab kita nak share lebih banyak info menarik untuk anda semua. Jadi istimewa untuk bulan Ogos ni, sebab kita pun baru masuk bulan Ogos, kita nak bawakan banyak rancangan menarik untuk anda semua. Dan untuk mulakan Ogos ni, kita memang dah plan, kita memang nak bagi yang terbaik untuk anda semua. Alright, sebab apa? Sebab dekat Syam kita memang pentingkan penjagaan, lagi-lagi kesihatan wanita. Terutamanya berkaitan dengan kesuburan lah, seperti yang anda boleh tengok dekat tajuk poster. Sebab kita tahu majoriti daripada pengedar kita adalah wanita, jadi kita sangat-sangat concern, kita sangat particular. Bukan setakat luaran saja tapi dalaman juga. Sebab itulah penting untuk kita semua faham secara mendalam kita punya physiological body kita supaya kita boleh tahu lebih mengenai kesihatan kita. Lagi-lagi untuk ladies, tonight punya show, tonight punya program memang kita buat khas untuk anda semua, especially for you ladies. Dan bukan untuk ladies saja, kalau ada yang tengah tonton bersama suami, bersama keluarga, lagi best, lagi elok. Jadi saya nak ucapkan selamat datang ke program Borak Santai Wanita yang kita anjurkan khas untuk bulan Ogos sahaja. Memang istimewa untuk bulan ni saja program ni. Jadi stay tune, jangan pergi mana-mana sebab kita memang akan bawakan satu bual bicara yang cukup-cukup menarik. Jadi untuk siri 1, seperti yang anda boleh tengok dekat poster, memang kita pilih tajuk ni memang khas buat anda semua, iaitu tajuk mengenai ikhtiar hamil dan juga rawatan kesuburan. Kita nak dengarkan sendiri daripada pakar untuk anda semua yang mungkin tengah nak buat family planning, apa yang boleh anda praktiskan lepas daripada talk ni, insyaAllah. Dan sebab kita faham, dekat Syam kita faham, kita yakin mungkin ada di antara anda semua yang tengah tengok talk ni mungkin dah lama cari ikhtiar, yang tengah cari alternatif untuk dapatkan zuriat, bertahun cuba tapi belum ada rezeki. Jangan risau, insyaAllah malam ni kita akan ketahui dengan lebih lanjut daripada pakar sendiri. Dan untuk kita punya talk malam ni, kita nak bagi pendedahan ke anda semua, kita nak kongsikan dari sudut seorang pakar fertility, ataupun pakar kesuburan, doktor pakar wanita yang kita bawakan khas untuk malam ni sahaja. Jadi beliau akan bersama-sama dengan saya. InsyaAllah dalam masa sejam kita akan borak-borak mengenai kesihatan wanita, mengenai kesuburan. Kita akan berborak-borak dan juga kita harap anda semua boleh enjoy session pada malam ini. Dan rugi kalau tak ajak lagi ramai kawan-kawan anda sebab kita nak dengarkan sendiri perkongsian daripada pakar. Sebab bukan senang kita nak bawa pakar memang yang khusus dalam bidang ni, sebab kita yakin ramai di kalangan anda semua pun tengah nak merancang untuk family planning. Jadi lagi-lagi untuk pasangan yang tengah merancang untuk dapatkan cahaya mata, this is the time untuk anda semua. Saya harap untuk pasangan suami isteri yang tengah tengok boleh sit down, sama-sama enjoy program kita pada malam ini. Jadi saya tak nak berlengah masa, saya tak nak buangkan masa. Saya yakin ramai yang dah excited untuk dengarkan sendiri perkongsian daripada pakar kita. Alright, jadi saya nak perkenalkan kepada anda semua pakar jemputan kita pada malam ini. Nama diberi Dr. Wan Syahirah Yang Mohsin dan beliau merupakan pakar fertility di Hospital Tunku Azizah KL. Dan saya yakin ramai orang yang nak tahu lebih lanjut mengenai beliau, dan saya pun dah tak sabar nak jumpa dengan beliau, nak borak-borak dengan beliau mengenai kesihatan wanita. Jadi kita nak jemput Dr. Wan Syahirah untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Assalamualaikum Doktor.
Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum doktor. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey doktor, mungkin mungkin penonton tak tahu lagi. Saya dah tahu tapi penonton semua mungkin tertanya-tanya. Sekarang dekat Malaysia kita bersiaran tengah waktu malam. Okey, baru habis dinner, baru lepas makan malam. Tapi dekat doktor punya tempat sekarang ni kenapa cerah, nampak macam awal pagi je. Mungkin doktor nak kongsikan dengan mereka doktor dekat mana sekarang? Okay, sekarang ni saya dekat Innsbruck, Austria. So, kalau kat sana pukul 8 malam, sini sekarang pukul 2 petang lah. Jadi doktor kita bawakan malam ni bukan, beliau sekarang bukan dekat Malaysia tapi beliau sedang menjalani latihan doktor dekat Austria. Latihan sub kepakaran bahagian kesuburan reproduksi. Jadi mungkin doktor nak ceritakan lebih lanjut sebelum ni doktor dekat mana dan sekarang dekat Austria untuk latihan. Okey, saya pakar sakit puan bertugas di Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Jadi sebagai pakar sakit puan, apabila kita menjalani latihan sub kepakaran di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada program of training, total of. So for the time being saya dah melalui latihan selama 2 tahun setengah di Malaysia, di beberapa hospital di Malaysia termasuk Hospital Tunku Azizah, Hospital UKM dan Hospital Ipoh, dan kini saya dalam proses untuk menghabiskan 6 bulan terakhir training saya lah di luar negara. InsyaAllah. Jadi kita bawakan doktor jauh daripada orang kata dekat Europe jauh dekat Europe sana untuk kongsikan dengan kita semua sedikit ilmu malam ni berkenaan dengan kesihatan wanita. Jadi saya nak ambil kesempatan ni doktor untuk ucapkan terima kasih lah sebab doktor sudi bersama-sama dengan kita malam ni untuk berkongsikan dengan kami semua penonton dekat Malaysia ni lebih lanjut mengenai kesuburan. Jadi terima kasih saya ucapkan sebab sudi bersama dengan kita untuk malam ni. Okey, jadi doktor saya yakin majoriti daripada penonton kita malam ni kan doktor merupakan wanita. Dan bila kita cakap pasal wanita yang dah berumah tangga ni, kadang-kadang ada yang menantikan zuriat belum ada rezeki. Kadang-kadang ada yang mencuba bertahun-tahun tapi orang kata belum ada masa dia, belum sampai masa untuk nak dapatkan cahaya mata kan. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit selalunya bila orang kata penyebab dari sudut wanita, kenapa wanita macam ada sebab mereka susah untuk dapatkan anak ataupun hamil. Mengapa susah untuk hamil? Okey. Sebab yang paling utama sebenarnya berkait dengan faktor umur wanita. Bila umur seorang wanita itu meningkat 35 tahun dan ke atas, jumlah telur wanita dan juga kualiti telur wanita boleh berkurang. Jadi apabila kualiti telur berkurang, dia boleh menyebabkan wanita itu susah mengandung lah. Dan kalau dibandingkan dengan wanita yang lebih muda yang di bawah 35 tahun, definitely potensi wanita itu berbeza lah apabila umurnya sudah meningkat. Yang kedua berkait dengan gaya hidup. Alright, so apabila wanita itu mempunyai berat badan berlebihan dan melakukan gaya hidup yang tidak sihat, so potensi mengandung juga boleh berkurang. Dan selain itu berkait dengan masalah sakit puan lah. Kalau ada masalah sakit puan, contohnya masalah gangguan pengeluaran telur ataupun mungkin ada sumbatan pada tiup peranakan juga boleh mempengaruhi. Sebab tadi doktor ada mention juga pasal berat badan Adakah berat badan tu tertumpu dekat golongan yang terlebih berat ataupun terlebih orang kata underweight ke ataupun dua-dua golongan sebenarnya berisiko? Okey, berat badan ni boleh sama ada underweight ataupun yang overweight. So yang kita nak yang bagusnya adalah berat badan yang normal, BMI yang normal dalam lingkungan 18 ke 24 lah. Sekiranya dia underweight, hormon boleh tak balance, sama juga dengan bila berat badan berlebihan, BMI 25 dan ke atas boleh menyebabkan hormon jadi tak balance, dan bila hormon tak balance boleh mengganggu proses pengeluaran telur matang pada kitaran haid wanita. Jadi untuk kita ambil untuk golongan yang overweight lah, untuk golongan yang overweight ataupun obesity doktor, bila kita cakap pasal susah untuk mengandung, adakah dia akan mengganggu proses haid ataupun dia akan mengganggu kandungan tu sendiri? Dia dari sudut apa yang membuatkan sukar untuk golongan yang obesity ni hamil sebenarnya? Adakah dia ganggu telur? So obesity ni kesan dia sangat besar kepada
wanita bukan sahaja dalam proses merancang untuk mengandung, juga komplikasi semasa mengandung. Okey, saya cerita pasal masalah untuk mengandung dahulu. Apabila seorang itu berat badan berlebihan, lemak yang ada berlebihan pada badan tu boleh menyebabkan hormon estrogen wanita jadi terlalu tinggi dalam badan. Ya. So bila estrogen tu terlalu tinggi, dia akan merangsang dinding rahim jadi tebal, dan bila dinding tebal, dia akan menyebabkan ada setengah wanita mempunyai masalah yang sering berkait masalahnya PCOS, yang mana telur tu tak keluar, dinding rahim hanya menebal saja, dan ada yang tak ada haid. Ya, maksudnya kalau datang haid pun mungkin sikit-sikit sahaja. Ataupun ada setengahnya mempunyai haid yang berpanjangan. So apabila wanita tu mempunyai haid yang tidak menentu, proses pengeluaran telur boleh terganggu. Maksudnya dia susah nak tahu bila exactly waktu subur dia. Yeah. As compared to orang yang mempunyai berat badan yang normal, chances untuk mempunyai kitaran haid yang teratur adalah lebih tinggi, dan dengan itu lebih mudah untuk dia tahu bila waktu subur dia. Right, so itu kesan dari segi proses pengeluaran telur kalau berat badan berlebihan. Kalau waktu mengandung pula, apabila mempunyai berat badan berlebihan ni, risiko mempunyai darah tinggi yang jenis yang berat, kita panggil pre-eclampsia, yang mana boleh kena sawan, dapat kencing manis, risiko mendapat darah beku. So banyak sangat komplikasi. Tadi doktor ada mention pasal PCOS ataupun PCOS, polycystic ovarian syndrome kan. Jadi adakah kalau wanita tu, let's say dia punya BMI dia normal, tapi dia ada masalah PCOS, which is dia punya hormon dia tak stabil kan, itu pun akan membuatkan dia susah nak pregnant ke doktor? So untuk orang yang ada PCOS ni, memang boleh menyebabkan dia susah nak pregnant. Satu, bila dia ada PCOS, dia ada ketidakseimbangan hormon, yang mana PCOS ni bukan saja berkait dengan berat badan berlebihan. Kalau berat badan dia normal pun, dia ada hormon lelaki yang lebih tinggi. So dia ada ciri-ciri kelakian tu lah. Dan selain pada itu, selalunya mereka mempunyai haid yang tidak teratur. Dia berkait dengan haid tidak teratur. So bila haid tidak teratur, telur pun keluar tidak menentu. Maksudnya proses ovulasi mungkin berlaku ataupun kebanyakannya tidak berlaku. Kita panggil anovulatory. Maksudnya telur tu tidak membesar, ya, dia kekal kecil sahaja, tak ada proses ovulasi, tak ada proses pengeluaran telur matang. So bila tak ada proses pengeluaran telur matang, tak ada ovulasi, macam mana telur nak bertemu dengan sperma untuk membolehkan mereka mengandung? Jadi itulah yang berlaku, yang menyebabkan mereka susah mengandung untuk PCOS. Jadi kiranya walaupun seseorang wanita tu BMI dia normal, tapi kalau dia ada komplikasi lain, contohnya hormon tak stable, which is PCOS, so itu pun berisiko jugalah untuk orang kata susah nak hamil kan, sebab dia punya hormon tak stable. Sebab macam yang saya cakap tadi, PCOS ni dia bukannya semestinya berat badan berlebihan. Ada jenis yang kita panggil lean PCOS yang kurus, tapi dia mempunyai lebihan hormon lelaki dalam badan. So menyebabkan dia ada ciri-ciri lebihan bulu, menyebabkan dia lebih banyak acne. Dan at the same time, period tak teratur lah. Jadi bukan setakat dalaman saja yang orang kata affected, tapi luar pun dia akan bagi kesan jugalah. Okay. Sebenarnya saya baru tahu yang rupa-rupanya orang yang ada PCOS ni ataupun PCOS disebabkan hormon lelaki berlebihan, jadi as a result dia punya bulu pun boleh jadi kasar ataupun tumbuh dekat tempat yang tak sepatutnya. Kalau macam untuk golongan-golongan ni, doktor, golongan yang susah nak hamil, apa rawatan yang selalunya kalau kita pergi ke pusat perubatan yang doktor akan suggest untuk wanita yang susah hamil ni? Okey, rawatan yang kita berikan selalunya bergantung pada masalah yang wanita tu ada lah. Yang pertama sekali, kita akan make sure sebelum dia buat rawatan kesuburan, kalau dia ada penyakit kronik tu mesti dalam keadaan terkawal dahulu. Sebab kita tak nak nanti bila dia mengandung, keadaan penyakit kronik ni lebih melarat. Ya, sebab kita nak dia mengandung, dia sihat. Alright, so once semua tu okey, kalau berat badan berlebihan pun kita akan galakkan turunkan berat badan. Seperti yang saya maklumkan, bila berat badan berlebihan dia boleh mengganggu dari segi respon kepada ubat, dari segi outcome rawatan kesuburan tu sendiri dan komplikasi semasa mengandung. So kita nak kurangkan semua tu. So kita akan make sure, kita akan advise untuk optimumkan berat badan juga. Dan seterusnya kita tengok pada masalah yang pesakit tu adalah. Selepas kita dah siasat masalah dia, contohnya kalau dia ada masalah dari segi tube, maksudnya tube peranakan itu
So tube peranakan ni fungsinya adalah untuk membolehkan pertemuan benih isteri dan suami. So kalau tube tersumbat, macam ada kita katakan macam ada benteng lah kan. So macam mana telur dengan sperma nak bertemu. So dalam kes yang seperti ni memang kena buat IVF, bayi tabung uji lah. So tak boleh cara natural ataupun ubat subuh sahaja. Alright, kalau tube-nya okey and then sperma suami pun okey, then kita tengok pada peringkat umur juga. Kalau yang masih muda ya, mungkin baru berkahwin setahun dua dan tak pernah buat apa-apa rawatan kesuburan, kita ambil kira semua tu. Dan of course kita tengok pada financial background of the couples as well ya. Sebab bukan semua orang boleh terus nak buat proses yang lebih advance kan. Betul. Jadi selepas kita ambil kira semua tu, then kita akan advise maybe more towards untuk try untuk natural dahulu. Makan ubat subuh dengan hubungan suami isteri sahaja dahululah. Jadi itu sebab doktor mention untuk yang baru berkahwin. Adakah macam pasangan yang dah lama berkahwin, wanita yang dah lama berkahwin, adakah doktor akan advise juga pengambilan natural dulu? Let's say dia punya BMI okey, dia punya masalah kronik penyakit pun tak ada. Adakah doktor akan advise the same way juga? Sama juga macam yang baru kahwin? Saya tak decide based on berapa lama duration dia kahwin. Saya akan ambil kira semua faktor tu dan saya akan selalu berbincang dengan pesakit lah. Ya, apa-apa pun duration of kita kata lama tu is very subjective. Ada orang 3 tahun pun dia kata dah lama sangat saya kahwin doktor. Ada orang sampai dah 10 tahun. So I will consider all that and most importantly saya akan ambil kira dari segi faktor umur pesakit sebenarnya. Itu yang paling penting. Sebab seperti yang saya maklumkan, kalau umur dia dah 35 tahun dan ke atas, walaupun dia baru kahwin setahun kan, takkan saya nak kata baru lagi ni kan, tapi sebab dari segi kadar kesuburan dia dah lebih rendah. Jadi kalau saya continue dengan kaedah natural sahaja, adakah betul-betul sesuai? Saya akan ambil kira semua tu lah, apa masalah yang dia ada kan. So kalau dia nak try juga natural walaupun umur dia sudah lanjut, tak ada masalah. Boleh, tapi saya tak adalah bagi tempoh yang terlalu lama. Mungkin try dalam 3 cycle untuk natural dahulu, or maybe consider IUI terus. Dan kalau tak berjaya, saya akan advise towards IVF lah. Tapi kalau yang masih muda, yes, kita akan go for natural dahulu. Natural dululah. Tadi doktor ada mention pasal IOI. IOI tu adakah dia rawat? IO intrauterine. Kemanian beradas. Intrauterine. Okay, intrauterine tu. Okay. Tapi macam setakat yang kita dah tahu ni, macam orang kata kita dapat kesedaran ni lebih kepada bahagian wanita lah. Okay, sebab mungkin bila dah berkahwin ni ramai orang kalau macam tak boleh pregnant, orang akan associate dengan wanita selalunya. Mungkin ini adalah stigma masyarakat jugalah. Mungkin kita akan fokus dekat wanita dulu. Tapi bagaimana pula dengan dia punya suami, doktor? Adakah suami pun mempengaruhi juga? Dan kalau suami mempengaruhi, apa yang menyebabkan sukar untuk perempuan mengandung kalau dari sudut lelaki tu yang penyebab? Definitely suami juga mempengaruhi ya. Kalau kita buat rawatan kesuburan, suami memang kena datang sebab kita yang utamanya kena cek air mani suami dahulu. Ya. Kalau air mani suami jenis yang kosong, tak ada sperma, okey, kita buat rawatan natural IUI macam mana pun memang tak akan mengandung lah. Ya. Sebab itu yang utamanya kita kena pastikan air mani suami sebenarnya ya, ada sperma yang cukup, yang normal, yang good quality before we can go for natural dengan cara hubungan suami isteri ataupun IUI sahaja. Alright. So kalau kita check semuanya normal, yes. Selepas kita ambil kira faktor isteri, dan kita boleh try untuk normal atau IUI. Right, kalau semuanya okey. Tapi kalau ada masalah pada suami, contohnya sperma suami tiada, ya, maksudnya kosong. Ataupun kalau dia ada pun very low quality, then kita tak boleh try cara natural tu, kita kena go for IVF. Kita kena discuss ke arah IVF. Walaupun yang isteri tu normal, tetapi kalau lelaki yang problem, IVF juga solution dia lah kalau digalakkan. Ya, kalau yang kualiti sperma lelaki tu memang sangat-sangat rendah tersangat rendah. Khasnya kalau dalam biasanya kita akan ambil pada cut off point dalam 5 juta lah dari segi kepekatan sperma lelaki tu. Kalau di bawah 5 juta tu selalunya memang go towards IVF. Maksudnya kalau kita pergi ke pusat perubatan tu, dia akan ambil sampel air mani tu
Kalau 5 juta ke atas adalah normal lah. Kalau melebihi 5 juta and then kita tengok pergerakan dia masih okey, morfologi dia mungkin masih okey, not that bad, then mungkin kita boleh consider untuk bagi ubat subur untuk isteri and then go for IUI. But at the same time suami masih kena ambil suplemen supaya dia punya sperma punya quality improve, hopefully by the time kita buat proses IUI tu, that will be much better outcome lah. Rather than kita terus buat dalam keadaan yang kualiti tak berapa bagus kan. Tapi kalau kualiti kepekatan tu sangat-sangat rendah, hasil di bawah 5 juta kepekatan, then kita memang tak boleh try kaedah yang natural atau IUI, then kena buat IVF. IVF teruslah. Tadi doktor ada mention pasal air mani kosong. Bukan, sperma tu kosong. Adakah sperma tu kosong maksudnya bila dibawa sampel tu tak dapat detect sperma ke macam mana? Dia bukan sperma kosong, maksudnya air mani tu dia just cecair sahaja, cecair yang dihasilkan daripada prostat lelaki tu. Maksudnya sperma tu dihasilkan daripada testis lelaki. Testis tu berada dalam skrotum, di dalam kantong tu kan. So testis tu yang menghasilkan sperma. So ada banyak sebab lah yang boleh mempengaruhi. Jadi apabila seorang lelaki tu tak ada sperma, jadi air mani yang keluar tu jadi air mani yang kosong. Tu maksud saya. Maksudnya dia tersumbat. Dia tak boleh nak hasilkan lah sperma tu. Dia ada beberapa sebab. Antaranya mungkin berlaku sumbatan. Maksudnya penghasilan dia normal. Testis tu ada menghasilkan sperma. So selepas sperma dihasilkan, dia perlu melalui, dia perlu travel untuk bertemu, ada saluran yang dia perlu lalui untuk bertemu dengan cecair yang daripada prostat tadi tu, dan seterusnya baru dia keluar mengalir sebagai air mani. Tapi kalau ada sumbatan dalam proses aliran selepas dia dihasilkan tu, definitely dia tak boleh nak keluar walaupun sebenarnya dia normal kat dalam tu. So bila kita test, kita detect sebagai tak ada sperma lah. So dalam kes yang begini selalunya kita akan selepas kita ambil check hormon suami, kalau semuanya normal, kita akan buat prosedur untuk kita keluarkan sperma tu dalam keadaan sama ada kita perlu sedut sahaja atau mungkin kita kena buat pembedahan kecil untuk keluarkan sperma. Okey. Itu maksudnya itu dari sudut bila kita dah check semua, bila dah go through lab test semua dapat tahu, so kita kena pergi ke arah tu lah kalau ada kaitan dengan sperma. Tapi kalau itu apa yang kita boleh buat dari sudut klinikal kan doktor. Jadi apa pula macam orang kata rawatan alternatif ataupun semula jadi yang pasangan boleh amalkan kalau mungkin setengah pasangan doktor mereka rasa macam terlalu awal kot nak pergi jumpa doktor kan, contohnya mungkin mereka rasa macam okeylah kita cuba dulu setahun tak dapat anak, mungkin kita boleh guna cara lain, tak payah pergi jumpa hospital lagi. Jadi yang kalau macam kes macam ni kan doktor, apa yang doktor boleh advisekan dia punya natural way dulu, macam mana dia nak ikhtiarkan dan dapatkan anak tu kalau bukan pergi jumpa doktor? Apa-apa pun nasihat saya sekiranya umur dah lanjut kalau wanita tu lebih 35 tahun, selepas 6 bulan terus jumpa doktor lah Jangan tunggu sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun kan. Ataupun tapi kalau yang muda tu yes, di bawah 35 tahun maybe boleh menunggu sekurang-kurangnya setahun lah Dan ataupun kalau you dah rasa memang you ada penyakit, maksudnya you dah tahu height you tidak teratur ataupun you pernah ada kesuburan, penyakit sakit puan sebelum ni macam PCOS ke atau masalah yang lain, then you can come early also untuk pemeriksaan lah. Tapi kalau dari segi cara semula jadi tu, kalau wanita, nasihat saya memang once you are planning towards pregnancy, number one is you kena amalkan folic acid in preparation for pregnancy because folic acid ni bagus untuk dari segi kalau you mengandung, dia bagus untuk pembentukan bayi yang sihat lah. Alright. And of course gaya hidup yang sihat jugalah, alright, macam pemakanan yang sihat, yang seimbang, dan kekalkan berat badan yang ideal, lakukan aman, benda-benda natural macam itulah wanita. Sebab yang paling pentingnya sebenarnya isteri. Kalau sebab isteri yang akan mengandung kan. Betul. Preparation untuk mengandung tu isteri kena sihat. Dan kalau ada penyakit kronik, make sure penyakit kronik tu dalam keadaan yang terkawal. Khasnya kalau yang ada kencing manis sebab bila you ada kencing manis dan tak terkawal, banyak komplikasi maksudnya kalau you mengandung, you senang nak gugur ataupun yang cacat lebih tinggi. Jadi benda tu semua kena optimize kan sebelum you
Maksudnya kalau macam dia dah tahu daripada awal yang macam ini kita fokus kepada si isteri lah. Kalau si isteri tu dah tahu daripada awal yang beliau ada penyakit kronik atau macam diabetes contohnya, kita akan advise ke arah itu dululah. Control tu dulu, sugar level contohnya, baru boleh proceed lah. Yes, sugar control mesti bagus dahulu sebab apa? Bila mengandung nanti, kita nak isteri tu, seorang wanita tu sihat. Kan? Sebab kita tak nak nanti masa mengandung, kencing manis lagi teruk kawalannya, bukan saja efek pada kandungan, efek pada wanita tu sendiri. Sebab kencing manis kesan kepada buah pinggang, ke mata, So semua tu boleh jadi lebih teruk lah apabila kita mengandung kalau keadaan tak dikawal sebelum mengandung. Jadi dia boleh affect baby tu jugalah, bukan setakat ibu saja. Yes, dia boleh affect kedua-dua ibu dan juga bayi yang dikandungkan lah. So itu risiko yang kita nak elakkan lah selagi orang kata kalau kita boleh elak tu, kita optimalkan dulu. Kalau macam dari segi suplemen kan doktor, mungkin ada yang tertanya-tanya, suplemen tu adakah jenis yang kita boleh dapatkan yang generik sahaja ataupun yang semula jadi? Macam mana untuk kedua-dua suami dan isteri, orang kata sebagai kita amalkan dululah sekiranya, maksudnya macam prevention tu. Okay, so suplemen ni kebanyakannya bukan yang jenis yang generik because suplemen ni is just a vitamin sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, semuanya dalam makanan kita dah ada dah, makanan yang nutrient yang kita perlukan. Tetapi yelah, it's not easy kan to always maintain a well-balanced diet kan. So kita pun banyak fast food lah apa sekarang kan. So we still need all these supplements. Betul. Khasnya kalau untuk wanita yang dah usia yang lebih lanjut tu kita punya concern is the quality of the eggs quality of the eggs. So macam mana cara kita nak menambah baik quality. So ada kajian-kajian yang pernah dilakukan yang dengan mengambil suplemen tertentu mungkin boleh mempengaruhi untuk menambah baik telur. So kita akan advise lah untuk wanita. So suplemen lain macam vitamin D juga bagus wanita yang merancang untuk mengandung untuk menambah baik dari segi potensi implantasi, maksudnya selepas dapat senyawa jadi embryo untuk membolehkan dia lebih dekat, lebih tinggi. So kita akan advisekan juga pengambilan macam Selain daripada tu, of course folic acid lah in preparation for pregnancy. Itu untuk lelaki, tapi kalau untuk wanita elok kalau kita amalkan dululah suplemen, orang kata macam preparation dulu sebelum pregnant tu kan. Jadi kiranya tak kisah sama ada suplemen tu generik ke ataupun orang kata yang semula jadi ke, both pun boleh lah kiranya. Yes, tapi kena dapatkan nasihat doktor lah. Sebab memang kalau ikutkan banyaklah suplemen-suplemen dekat luar kan yang kadang-kadang kita tak tahu dari segi sumber dia macam mana kan. Jadi kita kena ambil kira semua. Sebab kita tak nak nanti unnecessary kita dapat kesan sampingan pula. Betul. Jadi tahu apa jenis suplemen yang kita ambil, dapatkan nasihat doktor lah. Kalau kita punya sumber tu di-approve oleh KKM contohnya, itu semua adalah orang kata kita dah the right direction dah lah. Yang pasti jangan ambil sembarangan, ambil yang di-approve-kan lah. Yes, definitely. Kalau tadi doktor ada cakap untuk folic acid, kita tahu memang bagus untuk ibu mengandung, and then vitamin D untuk tulang kan. Macam mana pula dengan orang kata untuk dia punya blood circulation, peredaran darah kan doktor? Mungkin macam sumber daripada zat besi semua tu pun sama important juga kan, sebagai preparation ataupun masa hamil baru start amalkan? So, okay, ada setengah wanita memang ada masalah anemia, maksudnya kurang darah merah. So, memang saya akan nasihatkan meningkatkan pengambilan makanan yang zat besi lah, secara natural dahulu. Okay. Tapi kalau ada masalah yang tertentu yang memang darah merahnya rendah, contohnya ada masalah macam thalassemia. Jadi most of the time diorang ada anemia, kurang darah. Alright, so as long as darah tu dalam keadaan yang terkawal, bukan yang terlalu rendah, pada parah yang terlalu rendah, dan tak ada masalah untuk merancang mengandung. So selalunya saya akan advisekan amalkan pemakanan yang sihat, dan saya tak secara spesifik advisekan ambil iron supplement in preparation untuk mengandung. Kecuali kalau you ada masalah kurang darah lah.
Kurang darah. Sebab apa? Kalau you sebelum mengandung you dah kurang darah, nanti you mengandung you punya darah akan lagi rendah. Betul, betul. Sebab apa? Bila you mengandung bukan untuk you seorang ni, but you nak dengan baby Untuk juga. So in order for you to have the best outcome of your pregnancy, definitely you need to be healthy before pregnancy. Betul. Maksudnya sebab kita supply dulu untuk si ibu. Supply dululah. Ibu sihat. Kalau you tak pernah ada masalah darah semua tu, so you just continue with normal healthy diet. So kiranya apa-apa pun kita bergantung kepada kita punya badan sendiri dululah. Tapi yang penting si ibu tu kena cukup nourish dulu, kena cukup orang kata cukup lengkap dulu, baru outcome baby tu akan sihat juga. Kalau dari segi sudut si kita berbalik kepada suami lah doktor, selain daripada orang kata berhenti merokok, berhenti vape semua tu, adakah lifestyle lain? Sebab saya juga ada baca doktor, mungkin orang kata kalau lelaki tu dari segi pemakaian pun ada, dia akan bagi kesan. Adakah bagi kesan dekat kesuburan ataupun dekat dia punya sperma dari segi pemakaian seluar lelaki? Saya ada baca artikel juga doktor. Okay, so memang kita akan nasihatkan suami untuk elakkan pemakaian seluar yang ketat lah. Sebab bila you pakai seluar yang ketat untuk suami, dia akan menyebabkan haba pada bahagian skrotum. Skrotum tu yang menyimpan testis tu lah, testis yang menghasilkan sperma. So bila ada haba yang lebih, sebab bila dia ketat, dia akan create haba. So bila haba, dia tak bagus untuk proses penghasilan sperma. Right? So that's why kalau pakai yang loose much better. In fact kalau zaman-zaman dulu orang pakai kain sarung je kan. Kain sarung. Rumah. Maybe sebab tu orang dulu anak ramai kan. Subur orang dengan dulu kain subur. Sarung je. Subur. Mana ada pakai seluar ketat macam sekarang ni kan. So yes. So itu salah satunya lah. And then contohnya kalau mandi air panas, rendam air panas, sauna semua tu tak berapa jugalah untuk lelaki. Kita tak galakkan lah. Sebab anything that create direct heat dekat bahagian kemaluan lelaki tu boleh mempengaruhi kemampuan testis untuk menghasilkan sperma. Jadi kiranya dia akan affectkan testis tu dari segi pengeluaran sperma ataupun kualiti sperma tu tak berkualiti doktor? Dia sebenarnya penghasilan. Okay. Alright, Adriana, just nak tanya Adriana, kenapa kilang telur wanita di dalam di bahagian ruang peranakan, di bahagian dalam, kenapa kantung lelaki yang mempunyai testis itu berada di luar? Kalau kita fikirkan kuasa Allah sangat besar, kenapa? Yes, sebab dia boleh berubah mengikut kepada perubahan temperature. Alright, kalau testis lelaki berada di dalam macam kita wanita, maybe mati tisu testis tu. Dia tak boleh hasilkan sperma. Sebab proses penghasilan sperma ni dia tak boleh pada suhu badan. Sebab itu dia berada di bawah. Dia akan adjust mengikut kepada perubahan suhu. Right? Dia kena suhu dia just lah. Nice. Yes, dia agak sensitif. Dia tak boleh panas, terlebih panas dia ataupun sejuk sangat, dia akan, bila contohnya kalau sejuk sangat dia akan try naik sikit, try to adjust supaya dapat sikit haba depan badan. Jadi itu proses natural kan doktor, bukan macam si lelaki natural. Dia plan ke apa, tapi dia punya badan dia natural punya state. Yes. So itulah hikmahnya. Kedudukannya di situ. Maksudnya setiap yang terjadi tu ada sebab dia. Jadi kita janganlah pergi pakai ketat lagi, kita nak bagi dia panas lagi kan. Saya sebenarnya tertarik sebab macam bila doktor cakap tadi yang bahagian air panas tu, sebab kadang-kadang kalau katakanlah duduk dekat dalam bilik beraircon kan doktor, sejuk, lepas tu buka shower pula pergi buka temperature panas tu, sebenarnya tak berapa elok lah kiranya untuk kaum lelaki punya kesuburan. Untuk shower? Okay, kalau shower you just mandi di bahagian body you. Dia bukan direct dekat situ. Tapi kalau you berendam, contohnya you berendam kolam air panas you faham tak? So yang tu you dah macam berendam, dia macam soak kat dalam tu. Direct tu. Direct kan. So yang tu memang tidak digalakkan lah. Dia boleh mempengaruhi. Kalau untuk wanita pula doktor, ada tak spesifik penjagaan untuk wanita? Sebab wanita paling penting bahagian rahim kita kan, bahagian uterus tu adalah sangat-sangat penting untuk siapa yang rancang untuk pregnancy. Ada macam cara nak jaga dia ataupun untuk wanita, that's totally fine sebab berlaku dekat dalam.
Okey. Untuk wanita sebenarnya selain daripada gaya hidup sihat yang saya maklumkan tadi adalah kita sebagai wanita khasnya kalau kita nak jaga peranakan kita, kita tak nak ada jangkitan kuman peranakan apa semua tu, um, jangan buat benda-benda yang tak elok lah, yang high risk behaviour. High risk I don't know behavior. whether you understand it, especially those yang maybe multiple partner So benda-benda macam tu lah sebab bila ada setengah ni yang mungkin multiple partner, okay, so boleh dapat infection lah. Infection. Alright. Sometimes bukan wanita, kita takut pasangan kita pula yang bawa infection kepada kita. So bila you dapat ascending infection, khasnya untuk orang yang pernah multiple partner before, so you boleh dapat infection yang kita panggil sexually transmitted infection. So yang mana dia boleh menyebabkan kita panggil pelvic inflammatory disease, jangkitan kuman peranakan dalam istilah layman lah. So bila you ada jangkitan kuman peranakan, menyebabkan you punya tube peranakan you boleh tersumbat. So gaya hidup sihat ni merangkumi aspek yang sangat luas. Yes, selain daripada pemakanan yang sihat, senaman, kekalkan berat badan yang ideal, kita kena elakkan macam itulah multiple partner semua ni lah, sama ada kita atau pasangan kita lah, supaya kita tidak dapat unnecessary komplikasi. Pasti dua-dua lah dia sama, orang kata sama berat dia punya tanggungjawab dia kalau macam kita nak dapatkan a good pregnancy ni. Kalau mungkin orang kata zaman dulu, sebab kita sekarang berada dekat pandemik, lagi-lagi macam dekat Malaysia sekarang ni memang orang kata tengah critical kan doktor. Adakah kalau macam untuk pasangan tu yang tengah nak merancang untuk mendapatkan cahaya mata, adakah pandemik tu is the right time ataupun dia tak ada isu pun untuk pasangan yang nak plan dapatkan anak ni waktu ni? Itulah sebenarnya dalam keadaan pandemik sekarang ni kan, semua orang dalam keadaan tertekan ya. Betul. Ya, especially saya boleh bayangkan lah pesakit-pesakit saya yang ada masalah kesuburan yang mungkin dah tunggu bertahun-tahun. Jadi setiap hari tu is very precious. Betul. Kan? Apabila dia buat rawatan hari ni, memang saya faham kalau boleh besok dia nak dah mengandung. Saya faham perasaan. Saya faham perasaan tu. Tapi yelah, benda-benda macam ni kan, sebab kita kena ambil kira kesihatan kita kan. Sebab kita nak bila kita mengandung kita kekal sihat. Kita tak nak bila kita mengandung kita dapat penyakit yang lebih serius dan akhirnya boleh mengancam nyawa. Sebab apa yang berlaku sekarang ni, COVID-19 ni, dia boleh memberi kesan kepada masalah pernafasan yang serius. Khasnya kalau dibandingkan dengan wanita yang tidak mengandung, banding dengan wanita yang mengandung, definitely bila you mengandung, you lagi senang dapat jangkitan COVID yang lebih serius. Alright. Kalau you tak vaccinated, lagilah. Okay. So pada pandangan saya, kalau you nak juga mengandung, yes you can, but make sure because it's a physiological process, natural ya. Khasnya kalau yang ada masalah kesuburan, umur pula mungkin sudah lanjut, dah 35 tahun dan ke atas, you nak tangguh lagi berapa tahun lagi kan sampai kita COVID tak tahu. Tak telur tahu you pun bila dah meningkat. Yes, takut telur you pun dah habis nanti kan. Dah kurang kualiti. So yes, you can get pregnant if you want. Discuss with your fertility doctor. Make sure you already completed your vaccine 2 doses, and then you boleh plan untuk mengandung ya, sama ada naturally ataupun dengan rawatan kesuburan IVF lah ya. Dan itu salah satu cara untuk menambah baik outcome, insya-Allah mengurangkan komplikasi daripada COVID-19 lah. Maksudnya kalau macam yang dah planning tu, that's okay, carry on sebab benda tu pun natural. Macam doktor cakap tadi mungkin ada yang sebenarnya dah bertahun-tahun menantikan zuriat tapi tak ada siapa tahu yang pandemik ini akan ada. Jadi kalau dah ada rezeki tu, just carry on, jangan risau. Cuma kena jaga betul-betul lah, penjagaan diri tu kena tip-top lah. Kena jaga, yes. Kalau yang dah mengandung dan belum vaksin, then dapatkan vaksin lah dalam tempoh 14 ke 33 minggu. 14 sebab bila you dapat vaksin, mengurangkan kebarangkalian you masuk ICU, memerlukan alat pernafasan ya. Alright, sebab kita ada banyak kes khasnya apabila you bila mengandung mencapai second trimester dalam 28 weeks tu, dalam 14 to 28 weeks, that's second trimester. That's actually commonest timing yang patient tend to have complication related to breathing bila you dapat COVID when you are pregnant. Okay.
Sebab banyak kes yang mana kita sampai terpaksa lahirkan bayi ya, walaupun sangat-sangat pramatang 28 minggu demi untuk hopefully membantu pernafasan ibu. So kita ada banyak kes yang macam ni. Alright, so kita kalau boleh kita nak elakkan komplikasi ni. Tapi yelah, walaupun kita dah dapat vaksin, it's not 100% guarantee that we're not going to get infected. We might still get the infection, but at least mengurangkan risiko mendapat infection yang serius. Alright, so kalau you tak dapat vaksin, so more likely you can develop such a severe complication that in the end you kena bersalin maybe premature 28 weeks. You see? So maksudnya kalau macam I think you know right, complication of prematurity, yeah, sangat premature. So maksudnya dia still kena intubated, tak boleh keluar lagi sampai certain time kan. Tambah sekarang pula kita pun tahu hospital pun sekarang ni macam apa orang kata dalam keadaan yang dia tak macam dulu sekarang ni. Dia sangat-sangat berbeza. Sebab tu sangat berisiko lah. Adakah ada kajian doktor macam adakah COVID ni dia boleh bagi impact dekat pregnancy si ibu ataupun adakah dia boleh mempengaruhi kesuburan dari segi sperma ke, ada tak possibility macam tu? Okay, kalau you dapat COVID infection, ada data yang mengaitkan mungkin boleh mengurangkan dari segi kualiti sperma. Tapi kesan ni selalunya kesan yang sementara sahaja. Yang ni COVID infection maksudnya you tengah dapat COVID, you positif COVID, ya mungkin boleh mempengaruhi mengurangkan kualiti, tapi it's just temporary. Once you recovered, most of the time dia akan come back to square one. Maksudnya kalau sebelum ni you okay, dia akan insyaAllah okay lah. Alright. So tapi kalau untuk lelaki lah, dia akan kembali macam biasa balik lah. Okay. Tapi kalau you ambil vaksin, dia akan mengurangkan risiko you dapat infection. But at the same time, walaupun you ambil vaksin, because vaksin ni is not live. It's not live virus. Ini bukan virus hidup. So it's not equal to getting infection. In fact, dia akan stimulate your body immune response. Okay. So basically it doesn't cause harm to your fertility. Okay. Tak affect kedua-dua lelaki dan wanita punya kesuburan. Cuma untuk yang dah dapat sperma dia mungkin akan orang kata akan dapat kesan kualiti tu merosot lah, kualiti tu merosot mungkin pada waktu dia didiagnose positif tu sahaja. Tapi lepas pada tu slowly akan seperti biasalah. Selalunya dia akan kembali normal macam biasalah. Kalau yang sebelum tu memang normal lah. Kalau memang pada azalinya asalnya memang dah problem, dia akan sama jugalah. So kiranya COVID ataupun tidak, dia akan macam still dia akan macam tu jugalah. Tadi sebenarnya doktor saya lupa nak tanyakan. Tadi doktor ada mention untuk bahagian wanita, orang kata dia punya benchmark umur tu 35 tahun kan. 35 tahun tu dah kira lanjut lah. Macam mana pula dengan lelaki? Adakah dalam golongan 3 series juga ataupun dia lewat sikit dia punya benchmark tu? Lelaki dia untung lebih sikit, dia lambat sikit. Dia umur dalam 45 macam tu kita dapati dah mula ada berkurang kualiti sperma tu lah. Lepas 45. Khasnya maksimum bila dah mencapai umur 60 tahun dan ke atas. Yang itu maksimum lah. Tapi kiranya kalau macam wanita, doktor selalu advisekan 35 tahun tu orang kata dah umur yang orang kata sipi-sipi lah. Kiranya kalau macam tak boleh juga dapatkan kandungan, kena segera berujuk kepada doktor lah umur 35 tahun tu. Yes, lepas 6 bulan kalau dah cuba tak berjaya mengandung, segera berjumpa doktor lah untuk kita terus dan at least kita boleh detect problem tu awal. Kita boleh bagi advice apa rawatan yang paling sesuai. Let's say kalau ada pasangan tu doktor, kalau macam si isteri masih lagi merancang nak tambahkan anak kan, kalau dia dah berusia 40 lebih, 45, adakah macam dia akan ganggu dia punya kesuburan dia ataupun still dia boleh teruskan pregnancy tu? Okay, sebenarnya apabila umur dah 45, kita akan tengok jugalah ya, kalau dia dah pernah mengandung, dah ada anak, sebenarnya kita tak advise untuk mengandung lagi. Sebab apabila umur you dah 45, komplikasi semasa mengandung tu banyak komplikasi darah tinggi, kencing manis dan baby sendirilah risiko
ada sindrom lebih tinggi, semua tu pesakit kena faham So kalau you tak pernah ada anak mungkin baru rezeki you bertemu jodoh pada umur 45, okay. Kalau you macam mengandung, yes, you can try. Maksudnya kita boleh check, buat pemeriksaan apa semua. Tapi still kena faham lah, macam yang saya maklum tadi, risiko mengandung pada umur lebih lanjut. Kita kena check kencing manis, darah tinggi, kena cek jantung. Ada yang takut ada masalah jantung dah. So ada keadaan yang mungkin tak sesuai pun untuk nak mengandung. Jadi kita akan advise kan untuk tidak buat rawatan kesuburan. Kalau semuanya okey, sesuai, then okey, kita boleh bantu buat rawatan kesuburan. Jadi apa-apa pun kita orang kata kena reflect balik ataupun senang nak paling selamat, jumpa terus dengan doktor. Nak advice which one is the best lah. Baiklah doktor, sedar tak sedar kan doktor, kita sebenarnya macam dah hampir sejam kita punya sesi kita untuk borak-borak kesuburan kita kan doktor. Jadi kalau macam saya nak merangkul balik ataupun nak rumuskan balik apa yang kita berbual ni kan doktor, sebenarnya kiranya untuk yang sukar untuk hamil tu jangan give up. Orang kata masih ada banyak orang kata jalan keluar, sama ada dari sudut natural ataupun dari sudut klinikal. Jadi kalau dari sudut klinikal tu berjumpa dengan doktor, suami dan juga isteri. Dari sudut natural mungkin ada yang masih nak mencuba tu amalkan gaya hidup sihat, ambil suplemen, and then kurangkan rokok, berhenti rokok kalau boleh, and then yang paling penting bahagian penyakit tu lah, kiranya penyakit kronik tu kita kalau boleh kita optimumkan dulu baru boleh rancang perkahwinan tu. Pregnancy tu. Yes. Kalau yang ada penyakit kronik tu mesti jumpa dengan doktor bahagian perubatan check betul kencing manis tu kawalan dia macam mana, darah tinggi tu terkawal ke tidak, ubat-ubatan yang pesakit ambil kita kena ambil tahu juga sebab mungkin ada setengah ubat yang tak sesuai diambil waktu you mengandung nanti mungkin kena tukar ubat lain. Sebab itu perlu ada pemeriksaan dan perlu ada rawatan susulan yang lah untuk orang yang ada penyakit kronik. Jadi buat ibu yang ada penyakit kronik, seperti kita ambil contoh kencing manis lah doktor, sebab paling common di kalangan rakyat Malaysia ni. Jadi kalau let's say dia ada kencing manis sebelum mengandung lagi, dia kena start dengan orang kata jagalah dia punya diet dia tu, jangan ambil gula lebih, ataupun kalau nak gula maybe boleh substitute dengan yang gula lebih sihat, contohnya macam ataupun boleh amalkan buah-buahan, benda-benda macam tu lah doktor, untuk make sure dia punya. Kalau yang ada kencing manis, even buah-buahan pun mesti dalam portion yang terkawal juga sebab dalam buah pun ada gula juga. Jadi dia ada jenis-jenis buah dia yang boleh dan jumlah dia dalam jumlah yang tertentu, bukan you makan banyak. Because bila banyak pun sugar boleh tinggi juga. So selalunya HbA1c kita ambil target di bawah 6.5 kalau yang ada kencing manis. Gula tu. Kalau bawah 6.5, kalau you merancang untuk mengandung memang just nice lah. 6.5 tu selalunya kita akan ambil pagi-pagi kan doktor? Dia punya before breakfast kan? HbA1c tu. Tidak. Yang ni dia bukan darah puasa. HbA1c ni adalah kawalan gula untuk 3 bulan yang kebelakang. Jadi bila kita dah ambil HbA1c, kita tahu kawalan kencing manis pesakit. Jadi kita nak make sure kita punya bacaan tu just nice je. Kita untuk para ibu yang tengah mendengar kita punya talk sekarang kan doktor, untuk para ibu yang mungkin dia punya bacaan gula tak berapa nak cantik tu, kita bolehlah start slow-slow cut down sugar, potong pengambilan gula ataupun ambil pengganti gula yang lebih elok, dan juga kalau boleh kurangkanlah makanan-makanan orang kata fast food semua tu, dia pun boleh. Okey, baiklah doktor, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Saya yakin ramai doktor sebenarnya yang dah dapat banyak sangat input. Saya yakin sebab untuk pengetahuan doktor, majoriti kita punya audience kita ni adalah wanita yang dah berkahwin, dan juga saya yakin ramai juga yang tengah merancang sekarang doktor, yang dapat banyak sangat input-input menarik daripada doktor. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat atas kesudian doktor untuk hadir dengan kita pada malam ini. Siang lah dekat sana siang, kat sini pada waktu malam ini. Terima kasih sangat-sangat. Sama. Terima kasih doktor. Jadi sebelum kita nak akhiri kan doktor ada any pesanan nak berikan tak kepada pasangan yang masih tunggu tak dapat rezeki tu, mungkin doktor nak boostkan sikit semangat mereka?
Okay, nasihat saya pada semua orang ialah di zaman pandemik ni kan, kita kena kuat lah, kita kena kuat. Physically, get vaccinated, mentally kita kena fikir positif ya. Betul. Ada hikmah di sebalik semua ni, dugaan Tuhan ni kan. Sebenarnya Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul. Teruskan usaha and berdoa. InsyaAllah kalau kita yakin, InsyaAllah rezeki tu Allah dah tetapkan dah. Betul, Rezeki dah tu tulis dah. InsyaAllah. Rezeki tu dah tertulis. Rezeki tu datang dalam pelbagai cara. Banyak cara. Timing tu semua Allah dah tetapkan dah. So jangan putus asa. Teruskan amalan gaya hidup sihat. Sihat fizikal, sihat mental. Dan of course suami isteri kena saling support each other lah. Jangan satu pihak saja. Ya, kalau satu pihak saja, isteri saja, suami tak beri sokongan, tak bagi kerjasama pun susah juga. Takut isteri tertekan seorang kan. Betul. So suami isteri kena sama-sama, always together. Saling support each other lah kalau kita nak support dapatkan. Each other. Kita nak a good family, so kita pun kena sama-sama. Orang kata support each other. Kalau satu turun, maybe satu lagi kena kuatkan lah untuk each other. Betul. Terima kasih Doktor, thank you so much untuk session malam ni yang sangat-sangat menarik yang saya yakin ramai sangat orang yang akan start amalkan tips ataupun gaya hidup sihat yang Doktor suggestkan. Jadi saya berharap kita boleh jumpa lagi Doktor untuk orang kata kalau ada rezeki di kesempatan mungkin kalau Doktor dah balik Malaysia nanti bila COVID dah habis nanti kita boleh jumpa daripada depan buat talk depan ratus-ratus orang Doktor, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, bye Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Baiklah, satu perkongsian yang cukup menarik. Boleh tak sebelum tu saya nak minta anda semua bagi sokongan anda. Ucapkan terima kasih kepada doktor kita, Dr. Wan Syairah atas perkongsian beliau yang cukup bermanfaat, cukup wow. Saya yakin anda semua tak kisah yang tengah menonton ini sama ada bersorangan, dengan family, dengan suami. Saya yakin anda semua dapat bawa balik satu sesi ilmu yang cukup bermanfaat untuk kita orang kata ambil untuk gunakan dalam kehidupan seharian kita. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Wan Syairah. Dan sebab itulah kita dekat Syam ni pun kita selalu pesan, kita selalu cakap, kita continuously kita bagi orang kata bagi sokongan dekat para wanita especially untuk selalu jaga kesihatan. Sebab kesihatan, kalau kita nak kesihatan yang orang kata berkekalan, semua benda kena start daripada dalam, Dan saya nak rumuskan, saya nak bagi ringkasan berdasarkan apa yang kita berkongsi, sharing-sharing, borak-borak dengan doktor sebentar tadi. Kalau saya boleh nak rumuskan apa yang berdasarkan sesi kita sebentar tadi. Jadi untuk anda semua, yang tengah nak rancang, nak ikhtiar untuk dapatkan kehamilan, untuk anda semua yang tengah ikhtiar untuk mengandung, untuk dapatkan zuriat, pertama sekali, macam yang doktor cakap, kena ada proper planning, maksudnya kita kena rancang dulu kita punya masa kita dan juga kita punya kesihatan diri, itu yang pertama, Dan untuk para wanita, kalau anda nak pastikan anda kekal subur, anda kena kuat, kena kuatkan diri anda. Dan macam mana nak kuatkan diri anda, seperti yang doktor cakap tadi, kena start amalkan gaya hidup sihat, potonglah makanan-makanan yang tak sihat tu, sebab untuk anda yang ataupun untuk mereka di luar sana yang berpotensi untuk ada penyakit kronik ataupun memang dah ada penyakit kronik, kena make sure kita jaga dulu kesihatan kita. Contohnya macam ada kencing manis, cut down semua makanan-makanan bergula tu. Kalau boleh carilah sugar replacement ataupun pengganti gula supaya kita boleh start amalkan gaya hidup yang lebih sihat tanpa gula. Sebenarnya sangat-sangat penting. Dan juga apa yang doktor cakapkan tadi, pengambilan suplemen sangat-sangat penting sebagai preparation ataupun orang kata sebagai makanan tambahan kepada para ibu yang nak merancang untuk hamil, Dan juga sama juga untuk kaum lelaki, untuk kaum lelaki kena start amalkan gaya hidup yang sihat, bukan setakat pada pengambilan makanan saja, tapi juga kita punya pemakaian, contohnya pemakaian, dan juga orang kata kita punya daily lifestyle lah, Dan untuk anda kena jaga latar belakang anda. Kalau yang ada penyakit, kena segeralah dapatkan nasihat daripada doktor. Dan juga yang paling penting untuk wanita, anda kena make sure kalau anda nak rancang ataupun kalau anda nak pastikan kesuburan anda tu terjaga,
haid ataupun period kena make sure teratur juga sebab apa yang doktor cakapkan tadi, kalau badan obesity contohnya itu pun boleh mengganggu haid kita, boleh mengganggu period. Jadi kena make sure kita sentiasa kawal atur period kita, haid kena lancar, okey, sebab itu adalah fundamental ataupun perkara asas bagi wanita untuk pastikan kesuburan, iaitu melalui haid lah, sebab dia ada kaitan dengan telur. Okey, jadi make sure anda jaga aspek-aspek ni, okey. Kita sebenarnya apa yang kita consume, apa yang kita buat dalam kehidupan seharian ni sangat-sangat penting dalam menentukan kita punya kesuburan sebenarnya, okey. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang non-stop sharing daripada tadi ya. Kita nampak kita ada top sharer kita yang non-stop sharing. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan. Dan panel kami, okey, para teknikal kami, panel kami dekat Syom dah pun pilih pemenang. Okey, kalau anda nak tahu siapa pemenang top sharer tu, anda kena keep eye ataupun anda kena make sure anda selalu buka kita punya Facebook kita, sebab pada malam ni juga, okey, lepas sahaja talk ni habis, okey, lepas program ni habis, kami akan terus post dekat Facebook. Okey, pihak kami akan post dekat Facebook, dan kalau nama anda tersenerai, cepat-cepatlah isi form, cepat-cepatlah isi Google Form, sebab kita akan uruskan untuk postage hadiah lah, okey. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada semua yang hadir dan juga yang terus menerus share, tag rakan anda. Terima kasih kami ucapkan atas sokongan anda, sebab kita tahu ramai sebenarnya, okey, daripada kita punya penonton yang sebenarnya cukup-cukup sukakan topik kesihatan, sebab kita semua sedar betapa pentingnya aspek kesihatan kita, lagi-lagi wanita ya. Dan program kita belum habis lagi. Kalau anda dah tengok dekat poster kita, sebenarnya kita ada siri ya, Borak Santai Wanita ini baru hari pertama. Okey, ini baru program kita untuk hari pertama. Cukup menarik, cukup orang kata boost semangat kita para wanita untuk terus menerus jaga kesihatan Dan ini baru hari pertama. Untuk hari kedua iaitu esok, okey, untuk esok saya yakin ramai dah tengok poster, ramai dah rasa excited nak dengarkan apa perkongsian daripada tetamu-tetamu istimewa kita. Okey, tetamu-tetamu istimewa kita, untuk pengetahuan anda, mereka akan bincangkan macam mana mereka jaga kesuburan mereka, bagaimana mereka ikhtiar untuk dapatkan cahaya mata, bagaimana mereka buat dalam kehidupan seharian untuk pastikan haid senggugut kurang, dan juga orang kata penjagaan diri mereka sebagai wanita. Saya sangat-sangat excited. Saya tak sabar sebenarnya nak berjumpa dengan tetamu kita pada esok hari. Sebab saya belum pernah jumpa mereka daripada depan, tapi berdasarkan perkongsian ataupun berdasarkan sharing yang saya terima daripada mereka, memang Masya Allah, marvelous. Sebab saya sendiri pun tak sabar nak temu bual mereka, okay, secara live pada esok hari. Macam mana mereka jaga kesihatan dalaman mereka sebagai wanita. Jadi lock tarikh anda esok pada esok hari pukul 3 PM. Pukul 3 PM anda kena make sure buka Facebook kami, dekat FB Live kami, okey, kita akan bersiaran pada esok hari untuk hari kedua program Borak Santai Wanita. Malam ni baru episod pertama Borak Santai Wanita. Cukup best, cukup bermanfaat, dan esok kita akan sambung untuk episod kedua. Okey, untuk hari kedua kita ada dalam program Borak Santai Wanita. Jadi saya nak tanya anda semua, boleh tak saya nak minta anda semua bagi reaction, likes ataupun komen dekat bawah, best ke tidak kita punya program Borak Santai Wanita ni? Saya yakin ladies out there sangat-sangat teruja, sebab kita, orang kata, kita sangat-sangat take care of our beauty Beauty kita ni bukan setakat pada luaran tapi dalaman juga. Saya yakin anda semua pun cukup excited macam kami juga dekat sini. Jadi jangan lupa esok temu janji kita, okey, esok 3 PM. Okey, esok 3 PM lepas habis lunch, lepas dah orang kata tengah relax tu, jangan lupa untuk buka Facebook live kita pada esok hari 3 PM. Kita nak bersama-sama dengan tetamu jemputan kita. Okey, 7 orang semua sekali dengan saya akan menemu bual mereka. Jadi saya sendiri pun nak dengarkan apa perkongsian mereka yang cukup best tu. Okey. Jadi kita berjumpa lagi pada esok hari, dan juga untuk top sharer jangan lupa, okey, untuk top sharer program ni jangan lupa untuk check Facebook kami sebentar lagi, kami akan post terus, okey. Jadi kita jumpa lagi pada esok hari. Okey, saya kalau ada apa-apa salah daripada saya dan juga pihak Syom, saya nak wakilkan untuk mohon maaf, dan juga sampai di sini saja program kita pada malam ini. Kita jumpa lagi pada esok hari pukul 3 PM bersama saya Adriana. Okey. Bye. Assalamualaikum.